menguasai kawasan namanya Kerajaan Asyuria. Jadi ini adalah di Fertile Crescent. Kemudian dia turun ke bawah ke Ibla, termasuk Syria sini. Syria, and then dia turun ke Phoenician, this is Palestine. Kalau kita nak cari peta yang dilukis oleh pihak barat tentang Palestin, yang wujud nama Palestin ini tak banyak. Ni ustazah dapat daripada Prof. Kopansky, yang di mana peta ini merupakan nama Palestin itu wujud. Dan lepas ni ustazah akan tunjuk peta yang tak ada nama Palestin. Makna ada dua pihak barat ini pun yang mengakui kewujudan Palestin dan yang kedua tidak mengakui kewujudan Palestin. Ya. Jadi ini peta ni ada nama Palestin. Kemudian Jericho, Jerusalem di sini dan dia pergi ke kawasan Sinai. Ini diakui sebagai kawasan subur di semenanjung Tanah Arab. Jadi pembangunan, penempatan adalah rancak di kawasan ini. Sekiranya banjir besar Nabi Nuh itu berlaku di sekitar antara Turki dan Syria, kemudian di sebelah timur Iraq katakan, dia merupakan kawasan Fertile Crescent. Ya. Okey. Kenapa boleh wujud pula penempatan di Palestin pada 9,000 BC lagi? Ya, berdasarkan genealogi yang ustazah buat daripada Nabi Adam sehingga ke Nabi Nuh alaihissalam itu, dia lebih kurang dalam 35,000 tahun. Ustazah berpegang kepada data itu kerana this is my research. 35,000 tahun daripada Nabi Adam sehingga Nabi Nuh alaihissalam. Okey. Jadi maknanya kalau 10,000 dia lebih kurang zaman Nabi Idris. Berlaku penghijrahan. Kenapa berlaku penghijrahan? Kerana climate change, perubahan cuaca yang ketara, climate change. Kemudian mereka ingin mencari kehidupan yang baru, dan yang ketiga mereka ingin mencari kawasan pantai. Ya, jadi berlaku penghijrahan, migration yang menurun. Dia turun ke selatan. Jadi jika turun ke selatan, sudah tentu mereka pergi ke melalui Palestin. Sebab anak-anak Nuh ini ada 3 orang. Sebenarnya ada 4 orang. Iaitu Sam, Ham, Yafid dan Yam. Yam ini yang tak naik kapal tu. Dalam kitab-kitab Yahudi, dia tak sebut sangat nama Yam ni. Dan kitab tafsir kita pun, dia tak sebut sebab Yam ini bukannya dia anggap kafir. Dia tak naik kapal itu, dia anggap menentang ayah dia. Ya, jadi dalam kebanyakan kitab, kita akan jumpa 3 je nama ni. Sam, Ham dan Yafid. Sam Abul Arab, Ham Abul Habsyi, Yafid Abul Rum. Jadi Sam ni, siapa yang nak pergi ke Eropah, Abul Rum itu Eropah, itu hadis Rasulullah SAW, walaupun hadis Hasan, tetapi dia adalah Riwayat Tirmizi. Ya? Jadi bagi pandangan ustazah, tak salah kita memegangnya. Kita pakai juga benda tu. Jadi kalau Rom itu dia akan pergi ke bahagian sebelah barat, ya. Kalau Ham itu dia akan melalui, dia jalan, dia mesti melalui Palestin untuk pergi ke Afrika. Ya. Disebabkan itulah pada 1920 arkeologis telah menjumpai data-data bahan-bahan relik yang menunjukkan ada penduduk yang menetap di kawasan di Palestin ini sekitar 3,000 BC. Sekitar 3,000 BC, maknanya dia lebih kurang zaman Nabi Saleh. Zaman Nabi Saleh. Dan kita perlu ingat, Jericho itu adalah bandar yang tua. Bandar paling tua. Dalam bahasa Arab dipanggil Ariha. Kan Yusha' bin Nun telah membuka kota Ariha ini dengan arahan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kan dia tak sempat masuk ke Palestin. Nabi Musa tidak pernah berada di Palestin. Dia tak boleh masuk, dia sakit. Jadi dia arahkan Yusha' bin Nun. Setelah dia berdoa kepada Allah Ta'ala, lantiklah Yusha' bin Nun sebagai Nabi. Jadi apabila Yusha' bin Nun masuk, dia yang telah membuka kota Ariha. Masa dia masuk tu penuh dengan Jabbarun. Kan dalam Quran ada disebut Bani Israel
yang datang daripada Mesir setelah melalui Laut Merah yang terbelah tu, mereka pergi ke Sinai ni, mereka daripada Laut Merah, ni Laut Merah kan, sebelah Red Sea tu Laut Merah. Jadi mereka masuk ke Sinai, di Sinai tu kan Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan takallamal Musa takliman. Dia bercakap-cakap dengan Allah Taala di Bukit Tur Sinai itu. Jadi di sinilah kawasannya. Mana lepas tu dia masuk ke atas ini, dia nak pergi masuk ke Palestin, tak jumpa. 40 tahun dia sesak di padang teh. Ada dalam surah tu. Fi muqaddasi tuwa tu. Dalam surah Quran tu dia kata muqaddasi tuwa tu di teh. Jadi dia sesak di sini. Jadi siapa yang buka tu adalah Yusha' bin Nun. Kota Ariha. Kota Ariha masa Yusha' bin Nun tu masuk dalam lebih kurang 1200 BC atau 1100 BC. Sebab Nabi Musa alaihissalam wafat lebih kurang 1000 BC. Ya. Jadi persoalannya sekarang sudah ada bandar di situ dan kota Ariha merupakan kota yang paling tua dalam 8000 BC. Siapa yang bina? Ni, anak-anak cucu Nuh ni yang turun ke sini. Anak cucu Nuh, terutama daripada Sam bin Nuh tadi. Anak-anak Sam bin Nuh ini, sebab tu dia panggil bahasa Semitik. Dia tak keluar, kecuali yang keluar itu adalah Habsyi, yang Yafiq dengan Ham tadi. Sam bin Nuh ni dia berlega di kawasan. Sebab itu, siapa-siapa yang mereka daripada sebelah Babylon, Ashur semua dan Assyrian semua dan Phoenician, bahasa mereka adalah bahasa Semitik. Yang membezakan mereka adalah Semitik Barat dan Semitik Timur saja. Siapa-siapa yang daripada sebelah Iraq dikenali sebagai Semitik Timur. Yang sebelah Barat, Phoenician, Palestin ini dikenali Semitik Barat. Mereka sudah ada tamadun yang cukup tinggi. Ya. Ustazah akan cerita dulu penempatan dia. Kemudian kita datang pula selepas ini tuduhan-tuduhan terhadap mereka. Ya. Jadi justru itu, sekiranya sudah ada penempatan di sini hasil daripada penghijrahan anak cucu Nuh tadi, dan sebelum tu lagi sudah ada zaman Nabi Idris dan sebagainya. Dan kita boleh ingat Nabi Idris ni orang yang membuka kota Babylon dan kota Susa. Ini disebut dalam tarikh Tabari. Okey, kalau dia di Palestin itu dan Jerusalem itu, dan kita boleh, Palestin ini dia kawasan Mediterranean yang tepi pantai, dan dia mempunyai cuaca yang cukup bagus. Memang orang nak kawasan tu. Ya. Okey. Saya dah ceritakan tentang sejarah asal dia, ya. Dan bagaimana pula dakwaan yang mengatakan Palestin itu adalah milik orang lain. Ya. Di sini saya ingin bagi maklumat siapakah itu Yahudi. Ya, siapakah itu Yahudi? Yahudi ini kalau berdasarkan kepada tulisan beberapa ahli tafsir, antaranya adalah Abu Fida dalam kitabnya Ansabul Bashar, dia mengatakan bahawasanya Yahudi ini adalah bangsa Arab, berbangsa Roman, berbangsa Parsi, juga berbangsa Habsyi, ya, daripada Afrika. Ya, jadi mereka ini pada peringkat awalnya menuju ke Palestin ini mengikut apa yang disebut oleh Majid Khaibik dalam buku dia Tarikhul Arab wa Atharuha, Juzurul Lughah Al-Arabiyah wa Atharuha. Dia menyebut apa? Dia kata Yahudi ini adalah satu bangsa yang datang daripada padang pasir Jordan. Bila ustazah buat kajian, rupanya sebelum mereka masuk ke Palestin, mereka singgah dulu di Petra. Petra ni adalah satu tempat Nabatin tu. Petra ni utara Jordan. Utara Jordan, ya. Jadi dia singgah dulu di Petra dan di situ mereka macam sebagai stesen. Sebab itu Majid Khaibik kata Yahudi ini telah datang ke Palestin daripada padang pasir Jordan sekitar 2000 BC. Dia dah ada, dia dah datang. Tetapi
Siapakah Yahudi yang mula datang tu? Ustazah, andaikan orang Yahudi yang mula-mula datang itu adalah ahli kitab. Kerana bumi Palestin kalau sekitar 2000 BC, bumi ini sudah ada anbiya. Bumi ini sudah ada anbiya. Kerana kalau dia dari 9000 BC, dia berkembang, kemudian adanya penghijrahan sebab dia fertile crescent, semua orang bertumpu kawasan ni, dan kekuasaan kingdom yang hebat-hebat pun berlaku di kawasan ini, maka nabi-nabi sudah wujud di ketika itu. Antaranya anak-anak Nabi Nuh telah berhijrah di sini, dan kemudian cucu Aram ni daripada Sam bin Nuh ni, anak Sam yang kelima Aram ni, terhasilnya Nabi Hud dan Nabi Saleh. Nabi Hud dan Nabi Saleh kedua-duanya berasal daripada Aram ini. Maknanya kenapa di mana pula Aram itu? Aram itu sempena dengan nama cucu Nabi Nuh yang kelima daripada anak Sam bin Nuh itu. Aram itu tempatnya bertempat di Damaskus sekarang ini, Damsyik sekarang ini. Dulu Damsyik itu dikenali sebagai kota Aram. Bermakna Aram anak Sam itu duduk di kawasan tu. Baru je ditukarkan kepada Darmashki, kemudian Dimashq. Apa yang Ustazah nak beritahu sini, Nabi Hud dan Nabi Saleh merupakan anak cucu kepada Aram tadi. Kalau berdasarkan genealogi yang Ustazah buat. Jadi tak mustahil lah 3000 BC, 3500, 4000 BC sudah ada penempatan di Palestin ini. Dan orang-orang Phoenician ini merupakan setengah pendapat mengatakan mereka adalah orang daripada Ugarit. Ugarit ni dia dekat tepi pantai, dekat Latakia dekat Syria ni, dia kalah berperang dengan orang Arab, kemudian dia turun ke selatan dekat dengan Palestin. Maka dia berasimilasi dengan orang Kanaan. Kanaan tu adalah orang Palestin lah. Ya, jadi apa yang jelas di sini ialah dia adalah anak cucu Nuh belaka kat sini. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Sam Abul Arab. Sam Abul Arab, Ham Abul Habsyi, Yafid Abul Rum. Ya, okey. Pada waktu itu, sebelum Ustazah pergi kepada dakwaan-dakwaan yang telah diubah ni, pada waktu itu, apa yang berlaku? Terdapat kingdom yang hebat-hebat. Okey, antaranya kita start dengan 2500 BC. 2500 BC adalah kerajaan kingdom Assyria. Apa pula kingdom Assyria ni? Assyria ni apa beza pula dengan Syria? Assyria ni nama anak Sam yang nombor 2 tadi. Kan tadi Elam, Asyur, Arfashad. Lawik dengan Aram. Jadi Asyur ni dia duduk dekat utara Iraq. Kawasan dia Asyur ni utara Iraq sempena dengan nama anak Nabi, anak Sam yang nombor 2 tadi. Jadi bila Asyur, lama-lama penduduk di situ menganggap Asyur ni sebagai dewa. Dia dah mula sesak dah. Dia anggap dewa, kemudian dia angkat raja dan seterusnya cucu-cucu dia, cucu cicit dia selepas tu menjadi pentadbir, menjadi kingdom lah. Dan Asyur ni besar dia punya tu. Dia telah menawan sekitar, dia daripada 2500, tapi dia turun naik. Kekuasaan yang paling hebat berlaku pada 900 BC. 900 BC dan dia punya kejatuhan dia bermula pada 909 BC. Dengan setengah mengatakan 612 BC. Dia kejatuhan kerajaan Asyur. Tetapi pada waktu itu, pada waktu inilah banyak kingdom-kingdom yang menguasai. Dia menguasai kawasan Syria. Syria ni kecil je asalnya. Ya, bukannya Assyria itu daripada kerajaan Syria, bukan. Assyria itu menguasai kawasan Syria. Ya, Syria itu namanya baru je dulu dia dikuasai oleh Assyria. Assyria ini Asyur, kerajaan Asyur dari utara Babylon tu, utara Iraq itu. Yang mana dia menguasai banyak Metani, dia kawasannya banyak di sini.
Dan bila dia turun ke bawah, dan dia juga menguasai Palestin. Sebab tu Palestin ni banyak serangan-serangan yang berlaku. Bermula daripada Asyur. Kemudian lepas Asyur 2300 BC, turun sikit, dia adalah kerajaan Akkadi. Ni Ustazah sebut kingdom dulu. Ya, kingdom Akkadi. Nama raja dia Raja Sargon. 2300. Habis kat mana pula 2500 daripada Asyur. Dia turun naik. Dia kalah semata bila ada orang lain lebih kuat. Akkadi ini di Iraq juga. Jadi dia menguasai ni. Dia menguasai kawasan Babylon. Dia panggil Akkadi Empire. Tapi Akkadi ni dia meluaskan juga kawasan ke kawasan Palestin dan Syria tadi. Dan dia bergaduh lah dengan Assyria tadi. Kemudian pada tahun 800 BC, ya, ada nama seorang raja nama Nebukadnezar. Nebukadnezar ni raja di Babylon, dia telah serang juga Palestin ini. Masing-masing duk serang kat Palestin je. Masing-masing nak ke ni. Ni kawasan suci ni pada waktu itu. Bukan Yahudi lah ni saja nak. Hak dah zaman dulu pun memang nak kawasan Palestin ni. Ya. Jadi Nebukadnezar ni lah yang kalau kita ingat Taman Tergantung. Taman Tergantung Babylon itu adalah dibina oleh Nebukadnezar. Ya, kepada isteri dia tu di Iraq lah, di Babylon, ya, ceritanya. Kemudian apa yang saya nak cerita dekat sini ialah dia telah menyerang dan dia telah menawan Bani Israel. Masa ditawan Bani Israel itu, bersama Bani Israel itu ada Yahudi. Yahudi yang first mari itu. Sebab dia 800 BC. Yahudi hak tak dia daripada padang pasir, Majid Khair Baik kata, tu 2000 BC. Jadi maknanya orang Yahudi telah berasimilasi lah dengan orang Kan'an. Orang Kan'an dan Bani Israel. Bani Israel ni daripada Nabi Yaqub. Israel tu kan nama Yaqub. Selain daripada Yaqub, nama dia Israel. Maknanya hamba Tuhan. Kenapa nama dia hamba Tuhan? Sebab Israel, Nabi Yaqub ni kalau dia bergusti di kampung dia, dia selalu menang. Jadi orang-orang kampung dia namakan dia Israel. Makna kalau kita tahu hamba Allah, Masya Allah, selalu menang kalau bergusti. Itu cerita dia. Jadi anak-anak dia kita panggil Bani Israel. Ya. Jadi back kepada cerita tadi tu, Nebukadnezar dia telah menawan. Dia menawan Bani Israel beserta dengan Bani Israel dan orang Yahudi. Makna beberapa orang kan anak pun kena tawan jugalah. Dia tawan bawa mereka ni pergi ke Babylon. Ni berlaku sekitar 700 BC hingga ke 600 BC. Lebih kurang gitu. Jadi dia bawa antara yang dalam ramai-ramai kena tawan tu, Nabi Zulkifli ditawan. Nabi Zulkifli ditawan. Nabi Zulkifli bukan nama Nabi Zulkifli. Nama dia Bashar. Zulkifli itu disebut oleh Quran. Nama dia Bashar. Jadi masa dia tawan tu, dia tawan, dijadikan hamba abdilah di Babylon. Ya. Bila dia balik ke sana, pada tahun 550 tak silap Ustazah, Iskandar Zulkarnain daripada Persia, dikenali sebagai The Cyrus I. Cyrus I kan dalam Quran dia sebut itu adalah Zulkarnain tu. Bukan Alexander daripada Greek itu. Bukan anak murid Aristotle tu tak. Ni 580 550 gitu. Dia lebih awal daripada Alexander the Great. Alexander the Great 325. 300 BC zaman Aristotle. Jadi 325 zaman Alexander the Great. Jadi apa yang jelas di sini ialah 550 ni Alexander the Great tak wujud lagi. Cyrus I, Iskandar Zulkarnain daripada Persia disebut dalam Quran tu yang wujud. Jadi Iskandar Zulkarnain kan dia pernah sampai ke India. Dan dialah yang telah menyerang Babylon. Masa dia serang Babylon itu, Nebukadnezar dah tak ada. Nebukadnezar dah gantikan tahta dia kepada orang lain. Nama dia Nabonidus. Setengah orang kata anak dia, setengah kata tak ada kaitan dengan Nebukadnezar pun. Dalam zaman Nabonidus itulah Iskandar Zulkarnain serang dan Nabonidus kalah. Bila kalah, Nabonidus membenarkan Bani Israel ni balik semula. Yang ditawan oleh Nebukadnezar tadi balik semula ke Palestin. Ada yang setengahnya mahu balik dan ada tak nak balik.
Benda ni disebut sebagai pre-exilic. Ini juga disebut dalam Bible, dalam surah, dalam books of Exodus. Exodus tu maksud exile. Exile from Babylon. Dia nak keluar daripada Babylon, nak masuk ke exit from Babylon, nak masuk ke Palestin semula. Okey. Itu ceritanya. Makna kalau kata ada kaitan Yahudi tu tak ada. Penduduk asalnya adalah orang Kanaan tu. Orang Kanaan dan kemudian orang Finiki. Dalil apa yang kita jelaskan di sini adalah tulisan. Benda yang paling jelas adalah tulisan. Apabila mereka balik semula, makna masuk semula ke Palestin sesudah exile tadi, pre-exilic tadi, maka bila mereka masuk ke Palestin itu, mereka dah mula mencari kehidupan baru. Dan mereka ni, dan dalam masa tu Yahudi pun ada. Orang-orang Yahudi. Pre-exilic tu Yahudi pun termasuk sekali. Sebab dia kan tok nenek dia dah mari tahun 2000 BC lagi. 2000 BC sudah ada. Tapi dia kira sebagai mungkin ahli kitab. Dia mari yang keluar exilic daripada Babylon tadi, mereka dah mula nak menjadi sekretari dah. Di situlah mereka mengambil bahasa Finiki, bahasa Kanaan dan bahasa Aramaik menjadi hak mereka. Mereka ubah the square script tadi. Kejap lagi Ustazah tunjuk macam mana bahasa Kanaan yang pertama. Sebenarnya language is a scientific discovery tau. Language is a scientific discovery to prove evidence yang mana siapa pemilik negara tersebut. Language itu. Dia bukan saja di Palestin, di mana-mana atas dunia ni. Language is scientific evidence or proof. Jadi sekarang ni, kalau kita tengok, Palestin itu, dia punya kawasannya adalah di tepi pantai. Apa yang jelas berlaku di Palestin ini, tidak disebut oleh benda-benda ini, tidak dikaitkan di dalam biblical study. Biblical study yang telah diubah itu, telah cuba menghilangkan data-data yang Ustazah sebut peringkat awal tu. Justru kat mana Ustazah dapat info-info tadi? From my reading, from research, dah bertahun-tahun kita buat dan hingga kan kita dapat keluarkan buku. Jadi benda ini, kalau kita tengok ya, biblical study menafikan kewujudan Palestin ini. Bagaimanakah kita boleh tahu nama tempat ni adalah Palestin? Ya. Sebenarnya perkataan Palestin ini telah dijumpai dalam catatan batu bersurat hieroglyph oleh J.F. Campbellian. Hieroglyph dalam bahasa Mesir. Dalam catatan hieroglyph dalam batu bersurat Mesir, dia sebut PLST. Dia sebut dalam hieroglyph itu, bahasa hieroglyph kan dia ada simbol and dia ada ni, dia panggil apa, orthosyllabic tu. Jadi dia sebut PLST. Kenapa dia tak sebut A, E, I? Dia tak sebut. Sebab dalam batu bersurat, mana-mana batu bersurat ancient period, dia tak sebut IOU. Dia tak sebut huruf vowel. Ini diakui oleh A.F. Elbiston. Dia tak sebut kenapa? Sebab tulisan atas batu bersurat before ED, dia tidak mempunyai huruf vowel. Dia hanya sebut huruf consonant. Sebab tu dia jual PLST. Jadi setengah historian dia panggil Pleset. P-E-L-E-S-T. Dia panggil. Jadi sekarang ni, perkataan Palestin ini, kalau ditengok dalam catatan Al-Idrisiyah ataupun Ptolemy Isaf, kan orang yang membuat peta sebelum berlaku krisis di Palestin dengan Yahudi ini, nama Palestin memang wujud. Nama Palestin memang wujud. Okey. Nazirah, pergi ke peta Palestin. Ustazah nak tunjuk? Pergi lagi?
Lagi. Okey. Besarkan sikit boleh? Silakan jawab. Boleh besar tak? Okey, kalau tengok kat sini ya, Palestinian loss of land 1946 to 2000. Jewish land, kita tengok nombor 1 ni ya, Palestine and Jewish land 46, before 48. Jewish land, dia punya tu yang warna putih kan. Palestinian land, dia warna hijau. Ini before 1946 antara Palestine dan Jewish. Okay. Pada tahun 1947, United Nations Partition Plan by United Nations, Jewish land dah besar dah sikit. Ni kawasan cantik ni tepi pantai ni. Ashdod. Dia ambil tu. Tel Aviv. Dia ambil kawasan cantik ni. Ni United Nations ni bagi ni, approve ni. Jadi kawasan Palestin ni jadi kecil ni. Okay. Sebelum ni semua milik Palestin ni. Okay. So 1949 till 1967 dah mula besar dah. Israel land dah putih tu dan Palestinian land dah kecil dah. Dia bagi kawasan sebelah sini. Kawasan sebelah sini ni kawasan padang pasir ni. Kawasan padang pasir. Ada sikit Gaza. Jerusalem Bethlehem still Ni dulu ni. Dah makin kecil. Israel dah mula besar balik ni. Dah makin besar ni. Okey, kita pergi last maps. Besar dah. Israel land. Tengok first warna putih tu Israel land dah kecil dah. Warna hijau Palestin. Kat bawah tengok Jerusalem, Bethlehem, Gaza. Sekarang ni sampai hari ni kawasan Palestin hanya ada Gaza, Bethlehem, Ramallah, Jerusalem sikit, yang lain semua milik Palestin, milik Israel. Okey. Kenapa boleh berlaku begini? Kenapa boleh berlaku? Okey. Benda ini berlaku kerana ada propaganda. Propaganda yang dilakukan oleh pihak Yahudi mengatakan itulah the promised land. Maknanya mereka kembali semula ke Palestin ini kembali ke tanah air nenek moyang mereka. Okey. Dan siapakah yang melakukan benda tu? Biblical study. Yang mana dia benda biblical study itu dia telah ubah sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Dan kita pun ada dengar 2-3 hari sebelum ni kan. Kenapa kamu nak serang orang tanya, wartawan tanya dia. Mehdi yang dalam tu kan, yang wartawan tu, Al Jazeera tu. Kenapa kamu nak serang Palestin? Dia kata dalam Bible sebut itu adalah tanah kami. Ya. Dan biblical study tidak pernah mengiktiraf kewujudan Palestin itu. Walaupun Nabi Isa AS itu berasal daripada Palestin. Nabi Isa kan dilahirkan di Nazaret. Dulu Nazaret itu dia utara Palestin. Utara Palestin, dia di atas sikit tu masuk ke Syria. Dulu kan mana ada border. Nak masuk ke nak ke Syria ke nak Palestin tu, dia tidak ada border, dia borderless. Dulu masa ancient time, ya, before AD. Benda ni berlaku bila border ni berlaku, bila berlaku imperialisme, bila berlaku colonization, ya, baru ada border. Ya. Jadi siapa-siapa boleh pergi dulu. Yahudi daripada Rum mari, Yahudi daripada Habsyah mari, daripada Afrika, daripada Iran, orang Arab pergi, yang berfikiran Yahudi. Pada peringkat awal, Yahudi ini yang pergi, kenapa dia nak pergi sangat? Sebab mereka ni antara orang yang mempunyai sifat Rabbaniyah, sifat ketuhanan. Bila Palestin dihadiri, wujudnya nabi-nabi di situ,
Mereka ingin pergi berjumpa dan ingin menjadi ingin berdekatan dengan orang-orang saleh. Itu peringkat awal. Dan inilah Yahudi inilah yang disebut oleh Quran sebagai ahlul kitab. Yahudi dan Nasrani yang memang betul mengamalkan ajaran agama langit ini. Ya. Habis Yahudi ada sekarang ni macam mana? Soalan dia. Yahudi yang ada sekarang ini berdasarkan kepada catatan ataupun buku ditulis atau cul-de-sac dia kata apa? Dia kata Yahudi yang ada datang sekarang ini bukan Yahudi yang tu. Yahudi yang ada sekarang ni adalah daripada Turki, Khazak Turki, yang berbangsa Ashkenazi, ya. Jadi apa yang Ustazah nak jelas di sini? Kenapa mereka datang ke sini? Mereka ini Yahudi yang daripada Tazakhan semua ni, Turki semua ni, yang Ashkenazi ni, mereka ni Yahudi ni tidak ada tanah. Satu-satunya bangsa di dunia yang tidak mempunyai tanah adalah Yahudi. Europe pun tak say ke dia. Kan Hitler kan bunuh seramai-ramainya orang Yahudi. Tak ada siapa nak terima Yahudi ni. Yahudi yang daripada Rusia ni. Yang dekat Jerman tu lari. Negara-negara Eropah tak nak terima. Siapa yang menerimanya, Nadirah? Palestin yang menerima Yahudi daripada Jerman. Okey. Tunjuk gambar budak tu. Gambar budak yang dengan gambar askar, bukan gambar budak, gambar askar tu. Ustazah nak tunjuk sini. Ni. Ini gambar ni pada tahun 1929. Tengok macam mana askar Palestin melayan Yahudi, seorang Yahudi datang di stesen Semak. Ini di Jaffa. Jaffa ini di Palestin. Jadi tiba di stesen dia cek. Ini berlaku 1929. Maknanya sini pun boleh tahu dah siapa milik siapa. Tanah tu milik siapa. Mestilah milik Palestin. Dia ada askar ni mari, Yahudi ni mari selai pinggan lah ni. Ya? Okey. Jadi Ustazah nak cerita dekat sini, kat mana, kenapa pula Rusia ni tak bertanggungjawab ke terhadap rakyat dia yang berselerak ke sana ke sini duk kacau Palestin ni? Okey, tunjuk satu peta. Tunjuk peta. Lagi. Peta. Lagi? Peta? Lagi? Yang Biro Bizan tu. Lagi? Dah tujuh. Yang Biro Bizan. Peta. Ustazah nak tunjuk. Dia ada peta yang Biro Bizan. Tak sampai dah. Cuba cek lagi. Ustazah nak tunjuk. Peta yang Biro Bizan. Peta Biro Bizan. Ustazah hantar. Sekejap, rasanya ni je yang saya dapat daripada... Ustazah hantar sekejap boleh tak? Yang awal sekali kot. Yang awal sekali. Yang awal sekali. Cuba cek. Sayanglah tak boleh tunjuk gambar ni. Ini Ustazah nak tunjuk. Macam mana boleh muncul ni? Kena cek rujuk artikel yang ditulis oleh Nur Iman daripada ISIS. Dia tulis artikel ni terbit dalam berita harian dan terbit dalam News Bebas. Ini ke? Ya betul yang ni. Besarkan sikit. Yang Besarkan sikit. Okey. Sekarang ini Soviet kan? Soviet Union kan? Rusia lah. Jadi kalau kita tengok Jewish Autonomous Region. Jadi nama Jewish tu dia sebesar negeri Pahang tu. Warna biru tu. Kawasan tu nama Biro Bizan atau dipanggil Biro Bijan. Dalam bahasa Rusia dipanggil Biro Bijan. Ya. Jadi kerajaan Rusia telah menyediakan dah tempat kepada Yahudi ni
Maknanya ni tempat kamunya. Kan Rusia tu luas. Jadi nak sediakan seluas negeri Pahang tu tak susah sangat lah. Ya. Jadi benda ni bermula pada tahun bila ni? Bermula pada 6 Mei 1932 tak silap Ustaz. 34 tak silap Ustazah. Yang mana Vladimir Lenin telah menyediakan telah mencadangkan satu tempat kepada Jewish community ni. Dia kan tak ada tempat. Ni 1934 6 Mei tak silap Ustazah. Jadi dia telah menyediakan, dan kita perlu ingat pembentukan peta-peta tadi hak gaduh-gaduh tu nak kebah itu 1948, 1946, 1947 kan. Maknanya dalam 1948. Maknanya benda ni berlaku sesudah peta, pembahagian peta tu berlaku sesudah cadangan Vladimir Lenin tadi. 1934 lagi dia dah buat dah benda ni. Kemudian apabila Lenin meninggal dunia, diganti pula oleh Joseph Stalin. Joseph Stalin meneruskan cadangan ni. Maknanya betul lah, marilah balik semula lah, ni lah tempat kamunya wahai Jewish. Makna Yahudi yang ada sekarang ni kena balik semula ke sini lah. Tapi apa yang menyebabkan mereka tu tak berapa berminat sangat nak balik? Pada mulanya kawasan ni adalah kawasan yang tidak subur. Tanah tandus. Kemudian hutan dia hutan cedar. Hutan cedar dan batu kerikil yang banyak kawasan ni. Maknanya nak katakan tak subur lah. Namun begitu disebabkan teknologi makin hari makin lama, ada dah yang balik kat sini. Even dah kira berpuluh-puluh ribu dah ada kat sini. Ya. Ada yang daripada Israel pun dah ada balik kat sini. Dan benda ini amat digalakkan oleh Putin. Vladimir Putin yang Rusia sekarang ni, dia menggalakkan sangat balik semula ke sini. Ya. Lagipun kawasan ni berhampiran dengan China. Jadi dulu memanglah menakutkan kawasan ni. Ya. Sebenarnya pihak komunis Stalin dan Lenin dan Stalin ada mempunyai hasrat yang lain sebenarnya juga. Maknanya serampan dua mata lah juga nak letak Yahudi kat sini. Sebab kawasan ni kan kawasan China ni penuh perang ni, sentiasa berlaku perang antara China dengan Rusia. Jadi dia indirect way dia boleh katakan kedudukan orang Yahudi sini sebagai penampang untuk ke sini. Selain daripada tu dia juga ingin mendapatkan kedudukan dengan disokong oleh Yahudi bila membuat satu tempat untuk Yahudi ni, kawasan Yahudi. Sebab dia sesudah kejatuhan SAR, dia ada konflik dengan pihak USSR tu. Nampak tak? Ada masing-masing politik lah di sini. Tapi apa yang jelasnya ialah Jewish area ini sudah wujud. Sudah ada daripada 1934 lagi. Tetapi tak nak juga kacau juga orang. Siapa yang buat kacau ni? Theodor Herzl. Theodor Herzl pada Ogos 1897 dia adalah presiden kepada Zionis. Dia berusaha ingin mencari satu kawasan untuk memenuhi hasrat imperialisme ni. Pemikiran Yahudi Zionis ni kepada kawasan tanah Arab ni sebenarnya. Di sinilah bermulanya berlaku perubahan catatan biblical study, catatan kepada sebenarnya bermula sebelum tu lagi, tetapi dengan adanya sistem Zionis ini makin porak-poranda berlaku kepada biblical study. Ya. Ini boleh cek dalam artikel yang ditulis oleh Nur Iman daripada ISIS. Ya. Dalam berita harian pun ada, dia tulis benda ni, dan dalam bebasnews.co.com boleh cari. Okey, sekarang dah pukul berapa Nazirah? 9.24 Ustazah. 9.24. Kita 9.30 habis ya? Dalam 9.45. 9.45. Okey, ada apa persoalan lagi kah sebelum tu? Sebelum Ustazah mulakan tulisan? Okay, adik, mungkin kita boleh buka soalan kepada penonton
mungkin di FB Live ataupun di ruangan Zoom. Ada yang nak bertanya? Kalau tak ada, saya ada satu soalan daripada ada orang PM saya lah, dia minta bacakan soalan ni. Jadi dia tanya, apakah betul ada hubungan kerjasama Kerajaan Kepulauan Melayu dengan Sheikh Nuruddin Az-Zanki dan anaknya Salahuddin Al-Ayyubi dalam memerdekakan Palestin semasa Perang Salib? Adakah benar orang Melayu membantu dalam peperangan salib itu? Soalan ni agak terkeluar daripada yang kita duk bincang ni. Cuma apa yang Ustazah tahu, siapakah orang Melayu? Ini tajuk besar juga ni. Ya. Kalau berdasarkan kepada apa yang Ustazah buat kajian, DNA Melayu, orang Melayu ini wujud sesudah wujudnya Nabi Ibrahim AS. Maknanya kalau kata DNA Melayu tu wujud 60,000 tahun, 70,000 tahun, Ustazah kurang bersetuju. Sebab berdasarkan dokumentasi yang Ustazah baca, yang Ustazah buat kajian, bangsa Melayu ini terhasil daripada Nabi Ibrahim. Hasil daripada isterinya yang ketiga bernama Keturah. Itu. Dan catatan Arab sudah tentu tidak akan mengatakan Keturah itu daripada bangsa daripada Campang. Sebab catatan Arab menyebut bahawasanya Keturah ini berasal daripada Palestin. Macam mana Keturah boleh berasal daripada Palestin? Palestin itu merupakan pelayar yang hebat. Kan ada Phoenician kat situ, Finiki. Orang-orang Finik ini adalah pelayar yang hebat. Dan orang Melayu belajar buat kapal, yang Ustazah buat research ni, daripada orang Phoenician. Kapal orang Melayu yang pertama, nama dia Pinisi. P-I-N-I-S-I. Pinisi. Catatan Arab tidak mengatakan Keturah daripada Campang. Tetapi dia mengatakan Keturah daripada Palestin. Kenapa? Kerana di Palestin itu, Palestin orangnya hebat belayar. Dia bukan saja belayar ke pelayaran orang Palestin ini, orang-orang yang Phoenician ini, yang pandai buat kapal ini, beserta dengan orang Kanaan, dia telah sampai, even sampai ke Brazil. Kalau dia boleh sampai ke Brazil, dia boleh sampai ke Tanah Melayu. Ya, itu. Jadi, back kepada soalan tadi, sekiranya dia kata Salahuddin Al-Ayyubi ni sekitar dah AD dah, 1100 lebih dah. 1100 sebelum kewujudan kerajaan Ottoman. 1190 gitu. Pembukaan Jerusalem oleh Salahuddin Al-Ayyubi, lebih kurang gitu. Jadi sekiranya dia kata ada pertolongan daripada orang Melayu, tidak salah. Tidak salah, kerana orang Melayu sudah ada link. Lagipun Salahuddin Al-Ayyubi AD sudah ada link zaman BC lagi dengan pihak di Asia Selatan. Kalau kita baca dalam catatan, disebut sebagai Timur India. Ya, Arab kalau tulisan tua-tua tu dia tak kata fi Syarqi Asia. Dia akan kata, even tulisan orang putih yang lama-lama tu, yang orientalis, yang kitab-kitab kuning tu, dia akan tulis, dia akan kata East India. Dia akan kata Syarqi Hindi kalau Arab. Kenapa? Itu bermakna Nusantara. Dia tak akan sebut Nusantara, dia tak akan sebut Sumatera. Dia akan sebut East India. Timur India. Timur India bukannya Kerala atau apa, bukan. Timur India ni. Timur India adalah Sumatera. That is Timur India. Dulu kalau dia sampai, kalau dia adalah Sumatera tu tempat awal. Sebab Sumatera kan dia selari dengan Kedah, dengan Pulau Pinang tu kan. Dia seolah-olah selisih tau dengan Semenanjung. Jadi apa-apa tu, kan kalau tsunami ke apa ke daripada Laut Hindi tu, dia kena ke Sumatera dulu. Maknanya mereka akan pergi ke Sumatera dulu. Sebab itulah orang-orang Batak lah, orang-orang Batak telah berjumpa dengan orang-orang Phoenician.
Orang-orang Batak telah belajar bahasa Phoenicia. Ini berlaku pada tahun kurun yang ke-7 BC. 7 BC ni maknanya 7 century of the BC ni 700 BC. 700 BC zaman Nabi Ayub. Sebab Nabi Zulkifli dalam 600 BC. Maknanya zaman Nabi Ayub ni sudah ada kontak antara orang Phoenician dengan orang di Nusantara ni. Yang mana bermula di Tabah tu, tengah Sumatera tu. Dan India pada waktu itu sebagai tempat persinggahan untuk ambil air je. Nih, kawasan yang selatan India tu. Kan di bawah India tu, kemudian dia pergi ke Sumatera. Stesen untuk berhenti dulu. Tukar air, ambil makanan, minyak dan sebagainya lah. Di India tu sebagai stesen je. Kemudian mereka nak pergi lagi ke timur jauh ni. Kalau tidak, macam mana tulisan Jepun itu boleh serupa dengan tulisan Hebrew, tulisan Hebrew lah ni. Sebenarnya tulisan itu adalah tulisan orang-orang Phoenician. Maknanya sudah ada pergerakan daripada Mediterania ataupun Mesopotamia pergi ke Sumatera, kemudian boleh pergi ke Jepun. Tulisan Jepun sekarang ni mirip dengan tulisan square script tadi. Jadi jawapan Ustazah kepada soalan tadi berkemungkinan besar memang ada hubungan. Dan kalau ikut data, kalau ikut DNA, kalau kita pergi cek DNA orang Melayu dekat London, ke pusat DNA tu, dia akan kata kita ni Mongolite DNA. Mongolite apa? Kita ni Mongol, darah DNA Mongol. DNA Mongol ni kalau ikut catatan bahawasanya anak kepada keturah itu kan ada 6 anak kepada keturah. 2 orang anak keturah itu adalah orang Mongol. Dan kita ni sepupu dengan keturah, dengan anak keturah tadi, dengan Mongolite tu. Dengan Mongol tadi. Sebab tu kalau pergi cek darah kita, DNA kita ada Mongolite DNA. Nampak tak? Sebab tu kalau kata Melayu ni wujud 60,000 tahun, dah ada 60-70,000, beratus-ratus tahun. Ustazah tak setuju. My finding bukan macam tu. Ya? Okey. Back kepada Palestin. Ya, rasa sudah terjawab soalan ya. Back kepada Palestin. Ustazah nak tengok tulisan. Tulisan. Kalau ada soalan kita berhenti sekejap. Ustazah terang kita layan soalan sekejap. Kalau ada soalan. Kalau ada soalan boleh tulis di ruangan chat. Nanti kita akan bacakan insya-Allah. Okey. Jadi sekarang ini kalau tengok besarkan sikit Nadira. Okey. Ini adalah Naqshu Arami. الرسوم على بنات الهواء من تعرفت الجمركية التدمرية قرن الثاني الميلادي. قرن الثاني ميلادي bermakna kurun yang kedua miladi, Masihi. Ini dah Masihi, dah lepas 100 tahun ni. 100 tahun selepas Nabi Isa. Selepas Nabi Isa tiada dah 100 tahun. Ya, dia kurun yang kedua. Maknanya kurun kedua lebih kurang 200 lah lebih kurang. Jadi ini adalah tulisan Aramaik. Aramaik ini Tadmur. Tadmur ini sekarang dikenali sebagai Palmyra. Palmyra kan dah rosak dah disebabkan ISIS dengan Taliban. ISIS lah yang buat merosakkan tu kan. Bangunan dia dah hancur dah. Ya. Itu bangunan bersejarah itu. Kenapa Palmyra itu penting? Sebab dia membuktikan bahawasanya kerajaan Palmyra membuktikan Raja Arab itu hebat. Karena di situlah adanya seorang ratu bernama Ratu Zenobia yang mempunyai kemampuan bercakap dalam berbagai bahasa, antaranya Greek, Aramaik, Arab dan sebagainya. Dan bijak, dia telah mereka syair, tulis syair. Sehingga kan kalau dalam syarah Ibn Aqil tu, kalau dia kata syair, katabahula Zabak tu bermakna Zenobia lah. Tapi akhirnya telah ditawan oleh Raja Aurelius daripada
daripada Rom, kemudian ditawan raja ni, Zenobia ni ke kota Rom pada ketika itu. Dan jatuhlah maruah bangsa Arab. Apa yang jelas di sini, inilah tulisan mereka. Tulisan ni kenapa pula, kalau soalan dia kenapa pula tak ada macam tulisan Arab sekarang, jim, ba, sekarang ni kan. Tengok ni, kalau tengok tulisan ni, dia telah simbol-simbol ini mempunyai maksud. Yang ni kalau macam ni maksudnya alif, ni sin, ni lam, ni kaf. Sudah ada. Tapi kenapa tak serupa dengan simbol hari ni? Ini kerana pada waktu itu, begitulah cara masyarakatnya berfikir. Cara masyarakatnya berfikir, sakafah. Kerana simbol ini membuktikan sakafah. Membuktikan anutan agama. Membuktikan kerajaan pada ketika itu. Membuktikan ekonomi yang wujud pada ketika itu. Dan siapa kingdomnya. Ya, inilah tulisan Aramaik. Pada kurun yang ke-2 miladi. Okey, next gambar. Okey. Ini yang Ustazah nak terang ni. Inilah tulisan Kanaan. Tulisan awal orang-orang Palestin. Ya, tulisan awal orang Palestin, amsalatu minal kalimatil kan'aniyah waradat fi kitab Dr. Ahmad Hamidah, Al-Madkhal ila Lughah Al-Arabiyyah Al-Kan'aniyah Al-Finiqiyah. Inilah tulisan dia. Ya. Tulisan dia seperti dengan tulisan rencong yang ada dalam yang diajar kepada orang Batak. Tulisan Kan'an. Dia Kan'an dengan Finiki ni dia berasimilasi. Dia kawan baik itu. Orang-orang Kan'an dan Finiki. Orang-orang Kan'an adalah orang yang mula-mula, orang-orang Kan'an dan Finiki. Finiki terutamanya, orang yang mula-mula memperkenalkan warna atas dunia ni. Tetapi benda ini tidak disebut dalam biblical study. Kenapa? Kalau dia sebut benda ni, mesti orang naiklah nama Palestin. Sebab Finiki itu pada ketika itu ada di Palestin. Dia letak nama Finikiyah. Ya. Sebenarnya, orang-orang Finiki dan orang Kana'anite lah yang mula-mula mencipta tamadun ini. Walaupun dalam catatan yang ditulis oleh beberapa Western scholar yang tidak senang melihat kewujudan Palestin ini, mereka menuduh bahawasanya Palestin itu politis, Palestin itu orang-orang Kanaan itu politis, orang Kanaan itu tidak bertamadun, uncivilized, orang Kanaan itu ganas. Sebenarnya memokkan begitu sudah wujud sudah sekian lama. Padahal Palestin lah, pelabuhan di Palestin lah yang paling maju pada ketika itu. Sehinggakan kerajaan Mesir terpaksa belajar bahasa Palestin. Sesungguhnya kerajaan Mesir pada 1520 BC adalah dikenali sebagai The New Kingdom. The New Kingdom ini hakikatnya telah menyerang. Kerajaan Mesir pernah menyerang Palestin. Dan kerajaan Mesir ini memang dia serang kawasan-kawasan sekitar dia tu. Dia serang Katna, dia serang Palestin, dia serang kawasan-kawasan yang Babylon dan Santa Maria semua tu. Tapi apa yang jelas, di Palestin itu, walaupun mereka serang, mereka terpaksa belajar bahasa Palestin. Bahasa Palestin mengikut yang disebut oleh Profesor B. Radford dalam bukunya Kanaan, Israel and Palestine. Ancient Kanaan, Palestin dan Israel. Dia ada sebut bahawasanya kerajaan Mesir, askar-askar Mesir terpaksa belajar bahasa Kanaan itu. Dia panggil bahasa orang-orang Kanaan atau Palestin itu bahasa Kiftiyu ataupun disebut Kefta. Dan kenapa mereka perlu belajar? Kerana mereka nak membuat senjata. Sebab orang Palestin ini sudah maju dan sudah ada tamadun yang tinggi. Ialah 9,000 BC lagi sudah ada penempatan. Kalau dah 1530 tu, mereka sudah jauh ke depan dah 8,000 tahun. Kalaulah Ariha itu 8,000 BC sudah ada kota Ariha itu, memang mereka sungguh maju. Sebab tu banyak bahasa-bahasa West Semitic, bahasa Kan'anite dan Finiki ini digunakan pakai oleh orang-orang Greek. Kejap lagi Ustazah pergi kepada tu. Apa yang nak cerita sekarang, dia dah belajar 70% bahasa
70% bahasa yang digunakan oleh askar-askar Mesir pada ketika itu istilah-istilah untuk membuat pedang, membuat senjata, membuat majanik, membuat panah dan sebagainya, diambil daripada istilah istilah bahasa Kifti tadi ataupun Kafta yang digunakan oleh orang Kanaan. Ini disebut oleh B. Radford. Donald B. Radford dalam bukunya. Ustazah memang ada buku tu. Okey. Back kepada bahasa tadi. Menyebabkan pelabuhan di Palestin itu sibuk. Byblos itu merupakan satu pelabuhan yang sibuk. Yang mana kapal-kapal daripada sebelah Greek, Cyprus itu, mereka bertukar-tukar barang dengan orang-orang Palestin, dengan orang Kanaan di situ. Apa yang penting sangat barang yang mereka nak ialah warna. Warna ini yang ditemui oleh orang Phoenician dan orang Kanaan ialah warna ungu. Kenapa mereka nak sangat warna ungu ni? Warna ungu ini warna diraja, merupakan warna kesukaan yang dipakai oleh raja-raja Greek, raja-raja Yunani. Kalau kita tengok cerita-cerita orang putih tu kan, yang buat cerita yang pasal Greek, Yunani semua tu, raja-raja mereka, pembesar mereka pakai warna ungu tau. Macam yang melebar dekat belakang tu. Warna ungu tu kat mana mereka ambil? Mereka beli daripada orang-orang Phoenician dan orang Kanaan di Palestin itu. Di pelabuhan Byblos, Sidon, Exodus, Ezen-Geber, semua kat situ. Jadi, bagaimanakah warna itu dicipta? Warna itu terhasil daripada kulit siput muret. Kulit siput muret ni tak ada tempat lain. Hanya ada di sepanjang perairan pantai Teluk Egen sahaja. Siapa yang kutik siput-siput tu? Dia pelihara anjing. Anjing-anjing lah yang kutik kulit siput tadi. Jadi, bagaimanakah warna tu terhasil daripada kulit siput muret tadi? Kulit siput muret terhasil apabila dijerang, digerebus dengan kepanasan yang melampau. Jadi daripada kulit muret tu dia ada 3 lapisan. Jadi hak mana lapisan jadi warna ungunya? Lapisan tengah tu. Sekiranya dia dapat 8,000 kilo kulit muret yang dikutip oleh anjing-anjing tadi, maka berapakah kilo terhasil warnanya ungu daripada kulit tadi? Dia akan terhasil 1 kilo. 8,000 kilo kulit muret, terhasilnya 1 kilo warna ungu tadi. Sesudah dipanaskan, sesudah dijemur. Dan sesungguhnya orang Phoenician dan orang Kanaan ni kaya. Sebab 1 kilo warna kulit muret, warna ungu tadi lebih mahal daripada emas. Sebab tu dia kaya, sebab tu dia boleh berlayar ke sana kemari, sebab tu dia boleh membina kapal-kapal besar. Dan yang beli inilah raja-raja, kingdoms. Nampak tak? Satu. Ustazah nak balik kepada tulisan tadi. Ya, sekejap. Tulisan tadi. Berdasarkan catatan dikeluarkan oleh Barry B. Powell dalam bukunya Homer and Odyssey, bahawasanya bahasa Greek itu terpengaruh dengan bahasa Kanaan dan Phoenician. Bahasa Greek. Saya tak tunjuk pula kat sini, tak apa, saya cerita je. Berdasarkan kepada catatan Profesor Barry B. Powell daripada Cambridge itu, dia mengatakan bahawasanya tulisan Greek kan, kalau kita tengok tulisan Greek tu kan, dia panggil alfa, beta, gamma, theta semua tu, itu adalah alif, ba, ta, sa, jing, ha, ha, da, kha. Berasal daripada alif. Alfa tu alif. Dia dulu sebut alif. Dalam bahasa Hebrew sekarang, dia kata alif. Alif. A-L-E-P-H. Macam elephant. Alif. Ataupun dia sebut A-L-E-P-H. Alif. Dalam Greek dia panggil alfa. Beta. Beta Greek kan? Kalau dia sebut sekarang ni bahasa Kanaan tu, bahasa Phoenix pada ketika itu disebut, beta itu disebut bah. Macam Arab. Alif, ba, te, theta, te.
benda itu diikut oleh orang Hebrew lah ni. Orang Yahudi lah ni. Alif, ba, ta, ta. Dia sebut tu. Sebenarnya itu alif, ba, ta, sa, jing, ha, ha, da, kha, za. Itu. Ya. Sampai ke akhirnya. Pada hakikatnya tulisan orang-orang Greek adalah daripada kanan ke kiri. Macam tulisan Semitic people. Tulisan Arab ni. Daripada kanan ke kiri. Ya. Tapi kenapa pula kita jumpa Greek lah ni dia tulis kiri ke kanan? Mereka tukar. Mereka tukar. Kenapa mereka tukar? Sebab mereka tidak, bila dah ada unsur-unsur tak nak ada sama dengan politis, tak nak sama dengan uncivilized ni, mereka tukar lah. Nampak tak? Yang sebelum ni duduk bertukar barang di pelabuhan Bablos, dekat Sidon semua tu. Tapi lama-lama dah mula nak tak baik dah. Ya, sebelum ni duduk berhubung, duduk beli warna-warna daripada plastin itu. Ya. Itu. Okey. Betul ke persoalannya bahasa Hebrew tu adalah bahasa Nabi Musa alaihissalam? Okey. Saya nak bincang sikitlah pasal bahasa Hebrew ni. Sebenarnya bahasa Hebrew ni, tulisan Hebrew tu baru je. Kurun yang ke-9 dan 10 Masihi. Kurun 9, 10 Masihi ni zaman Ibn Rushd dah. Masihi, AD. Yang ciptaan bongkahan tu dia ambil fikrah daripada bahasa tulisan orang. Tulisan Aramaik, tulisan Finiki, tulisan ini tulisan Kan'an . Dia ambil fikrah tu, kemudian bongkahan. Kalau tengok tulisan Finiki, tulisan Aramaik, dia dicampurkan tu jadi bongkahan. Jadi bongkahan, tulisan bongkah 4 segi dipanggil tulisan Hebrew lah ni. Tu baru cipta je. Dicipta oleh Eliezer Ezra. Dicipta oleh Eliezer Ezra. Pada kurun yang ke-9 dan 10 Masihi, zaman Ibn Rushd, macam zaman Andalus dah. Habis sebelum tu dia ambil macam mana? Dia tulis macam mana? Itu tulisan dicipta. Sebelum ni dia ambil tulisan orang. Tulisan orang dia tulis dan dia kata kan dia buat balik, dia tulis balik, dia edit balik. Torah tu, dia dakwa Torah tu dalam sekarang ni dalam Bible dikenali sebagai Old Testament. Kan dalam Bible tu ada 66 books. 66 books terbahagi kepada 2. Dia bagikan kepada Old Testament dan New Testament. Dan Old Testament ada 5 buku. Dia ada Genesis, dia ada Exodus, dia ada Leviticus, dia ada Deuteronomy, dia ada Numbers. Itu Old Testament. Dalam yang New Testament pula dia ada 4. Dia ada Luke, John, Matthew dan John dan ada satu lagi. Dia ada 4 semua. Dia panggil dalam bahasa Arab panggil Yohana. Yohana untuk John tadi, ya, kalau kita baca Bible ke Arab. Jadi yang tu ada 5, yang ni dia ada 4. Ya. Lepas tu kalau 66 tu mana satu pula? Soalannya. Jawapannya, kalau bukan daripada 5 tadi, Numbers, Leviticus, Genesis, Exodus dengan Deuteronomy, dan terkeluar daripada 4 tadi, John, Luke, Matthew dan Mark tadi. John, Luke, Matthew dan Mark tadi. Keluar daripada tu, dia kira less canonical. Less canonical. Makna less canonical tu apa pula? Kurang diambil hukum hakam. Hak dia ambil hukum hakamnya hak 5 daripada 5 tadi. 5 dia kira dia Pentateuch. The 5 Pentateuch, dia panggil Pentateuch ataupun dia panggil 5 books. Old Testament tu. Another istilah. Ya, yang 4 tadi kalau tidak daripada tu dikata less canonical, tapi the most canonical hak ni lah. Kalau perjanjian lama 5, perjanjian baru ada 4. Ya. Jadi persoalannya sekarang, adakah benda hak perjanjian baru perjanjian lama ni betul-betul daripada Nabi Musa, lepas tu perjanjian baru ni daripada Nabi Isa? Ustazah nak bagi sikit ya.
info kat sini. Kalaulah dia kata Taurah adalah perjanjian lama tu itulah Taurah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana boleh berlaku pula Taurah Nabi Musa alaihissalam? Sedangkan Taurah yang mula-mula tu ditulis, didakwa dengan dikata dalam bahasa Hebrew tu ditulis pada tahun 700 tahun sesudah kewafatan Nabi Musa alaihissalam. Dah 700 tahun dah Nabi Musa wafat, barulah pendeta-pendeta ni fikir kena tulislah Taurah ni. Kita kata hak Musa lah. Kita kata hak Musa lah, Nabi Musa ni. Jadi pakat dia tulis lah 700 tahun dah Nabi Musa mati, tapi baru tulis. Dan dia kata dakwa itu, bahasa itulah bahasa Nabi Musa, bahasa Hebrew tu. Betul ke bahasa Musa bahasa Hebrew? Kalau Ustazah ikut, kalau catatan Ustazah buat dalam genealogi tu, Musa 1000 BC. Musa 1000 BC. Kalau dia kata Hebrew itu base, i'timad ataupun based on Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam, cucu cicit Nabi Sam, jauh lagi lah. Abir tu sebelum zaman Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim 1950, ada setengah kata 2000 BC. Nabi Musa dalam lebih kurang 1000 BC. Jadi 1000 tahun sebelum zaman Nabi Ibrahim ni, yang Abir tu lebih kurang zaman Nabi Hud tau. Nabi Hud atau Nabi Saleh. Dalam 3000 BC lebih kurang katakan. Jadi takkanlah Nabi Musa bercakap dengan bahasa Hebrew kalau berbisa kepada Abir tu. Lepas tu satu lagi nak kata Nabi Musa tu bercakap Hebrew, tak tepatnya sebab Nabi Musa tak tinggal di Palestin. Kan dia tinggal di Mesir. Dia tinggal di Mesir, dia mesti ada unsur-unsur bercakap bahasa hieroglif dan bahasa Kifti. Bahasa orang Kanaan tadi. Dia ubah tahu sejarah. Jadi macam mana pula Nabi Musa boleh cakap bahasa Hebrew? Nabi Musa tidak pernah hidup di Palestin. Tidak pernah masuk Palestin. Dia sesat kan dekat Tis selama 14 tahun. Itu. Lepas tu yang dia pasal perubahan data tu kan. Yang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah menulis lah. Tidak pernah menulis. Benda ni disebut dalam Injil Barnabas. Bila the disciples tanya tau. Disciples tanya Nabi Isa. Disciples dipanggil master. Kalau in English. Kalau kau Arab dipanggil Sayyid. Saya baca dua-dua. Kau English baca, kau Arab baca. Jadi dia kata apa? Dia kata, master, dia kata, siapakah yang telah, dia tanya siapa yang telah membunuh, siapakah yang telah disembelih oleh Ibrahim alaihissalam? Siapakah yang telah antara disciples tu ada dia bercakap-cakap dan Nabi Isa ada masa tu. Kan Yahudi kan dia tukar, dia kata Ishak yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia kata Ishak. Jadi berlaku benda ni, cerita ni ada dalam Injil Barnabas. Dalam Injil Barnabas ni disebut apa? Bila disciples tanya siapakah yang membunuh Nabi yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka jawab Nabi Isa yang disembelih adalah Ismail. Nabi Isa sendiri yang disembelih adalah Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian seorang dari disipul itu tanya balik, tapi dalam kitab Yahudi dia menyebut Nabi Ishak yang disembelih. Kemudian apa Nabi Isa jawab? Nabi Isa kata, pendeta-pendeta kita tidak takut kepada Tuhan. Pendeta-pendeta kita telah berbohong dan mereka tidak takut kepada Tuhan. Kisah pasal sembelih, siapa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ni, kita ni orang Islam, kita percaya sebab Quran memang jelas sebut Ismail alaihissalam yang dia bunuh. Tetapi Yahudi ni, dia berdeki kepada Arab. Dia tak boleh dengar kelebihan Allah beri kepada orang Arab. Ya, jadi dia kata apa? Dia kata yang sembelih itu adalah, dia tukar cerita. Dia tukar, dia kata disembelih adalah Ishak. Sebab dia percaya, dia kata Ishak ini adalah Yahudi. Dia sendiri create cerita.
Dia sendiri yang create cerita. Dia kata Sarah tu, dia panggil Sarai. Sarah tu adalah anak pembesar daripada Judah. Dia menipu. Sebenarnya Sarai itu bukan anak pembesar daripada Judah. Kenapa pula Sarai daripada Judah? Kan Nabi Ibrahim daripada Babylon. Daripada Ur, no. Daripada Babylon tu. Ur, Babylon tu kawasan Iraq. Kemudian Sarah ni adik-beradik anak saudara Nabi Ibrahim. Kalau ikut catatan tu. Anak saudara anak Ibrahim daripada anak Haran. Kan Nabi Ibrahim ada tiga adik-beradik. Haran, Nahor dan Ibrahim. Jadi Ibrahim ni kahwin dengan anak Haran. Sarah ni adik-beradik dengan Nabi Lut. Mengikut catatan pandangan. Ya. Jadi Sarah adik-beradik dengan Nabi Lut. Sarah ni kalau dalam Bible disebut Ikah. Ikah ni ada seorang kakak nama Mikah. Mikah ni putri. Permaisuri. Makna orang besar-besar. Berkahwin dengan Nahor. Nahor ni kan adik-beradik kepada Nabi Ibrahim tadi. Jadi masa tu boleh berkahwin dengan anak saudara. Syariat membenarkan lagi. Bila syariat mengharamkan kahwin dengan anak saudara? Bila zaman Nabi Musa AS. Nampak tak? Jadi apa yang Ustazah nak cerita sini, dia mengatakan bahawa Ishak. Sebab dia anggap Ishak itu daripada mak Ishak itu daripada pembesar Judah. Judah tu gak Yahudi lah. Dia mudah mengaku tau. Padahal Sarah ni berasal daripada orang Iraq tu. Dia kan Sarah nikah dengan Ibrahim bukan di Palestin. Sarah dengan Ibrahim ni berkenalan di Iraq. Lagi kan dia pergi ke Mesir kan bersama-sama dengan Ibrahim. Yang mana Raja Mesir Fir'aun Raja Mesir pada ketika tu kan berminat dengan Sarah. Kemudian Raja Mesir tu kan sakit. Raja Mesir tu sakit sebab dia nak khianat kepada Sarah. Lah dia baik. Bila Sarah maafkan dan dia baik semula. Dan dia hadiahkan kepada Sarah itu seorang pembantu namanya Siti Hajar. Daripada Kipti. Mesir kan. Jadi dia sebenarnya masa dia pergi Mesir tu dia dah ada Sarah. Dia pergi dengan Sarah. Berserta dengan Nabi Lut sekali. Kemudian bila dia balik semula, dia pergi ke Haran. Bukan ke Haran pakcik. Dia tu Haran. Harran. Haran itu nama kawasan di selatan Turki sekarang ini. Haran. Ya. Jadi dia pergi ke Haran. Kemudian dia masuk balik ke Palestin. Kenapa Nabi Ibrahim pergi ke Palestin? Sebab raja pada ketika itu suka ke Nabi Ibrahim. Ya, kita perlu ingat masa zaman Nabi Ibrahim 1950 ataupun 2000 tadi adalah zaman Kingdom Asyurian. Asyur ini Raja Namrud yang zaman nak bunuh dia, hak bakar dia tu, zaman Nimrud kan. Nimrud itu daripada kerajaan Kingdom of Assyria. Sebab Assyria ni dari 2500 BC sehingga ke 600. Dia turun bangun. Akadi yang kuasa kemudian turun bangun. Nebuchadnezzar naik Babylon pula dan dia habis sekitar 609 BC yang saya sebut tadi. Jadi Nimrud ini ialah Raja Assyria. Itu. Ada apa-apa soalan? Nampaknya kita dah nak pukul 10. Pukul 10 dah habis masa dah. Jadi ada soalan tak boleh saja cerita daripada ya macam mana? Okey, ada dua soalan. Saya dua soalan. Mungkin Ustazah boleh jawab secara ringkas. Ni soalan daripada Facebook. Dia kata boleh tak ceritakan bagaimana kerajaan Turki Uthmaniyah selepas pegangan dengan Palestin? Itu soalan yang pertama. Yang kedua, saya rasa yang ni tadi Ustazah ada cerita tadi tentang sebab utama Israel ataupun Jewish nak merampas tanah Palestin khususnya pada masa kini. Adakah sebab agama semata-mata? Ada dua soalan. Okey, Ustazah jawab soalan yang kedua dulu. Soalan yang kedua, sebenarnya agama itu Ustazah yang kedua. Agama itu bukan semata-mata agama, tetapi mereka ingin mencari tanah. Mereka tak ada tanah. Dan Palestin ialah semenanjung Palestin tu, Gaza semua tu adalah kawasan subur.
Fertile Crescent kan Ustaz sebut tadi. Kenapa mereka tak nak balik ke Biro Bizan? Tak nak balik sebab tanahnya berbatu. Hutannya hutan cedar. Tanahnya tandus. Walaupun kerajaan Rusia, Putin sekarang ni kan baliklah, kita bolehlah gini-gini. Dia bersempadan dengan China, utara China. Jadi bila dia sepadan dengan China, dia boleh gunakan teknologi China sekarang ni. Dan ada yang dah balik dah. Sekarang dah sampai puluh-puluh ribu dah penduduk kat situ. Mereka okey, suka. Boleh balik situ. Cuma sekarang kenapa mereka nak soalan ni? Mereka nak cari tanah. Kemudian nak cari tanah tu, terpaksalah buat berbagai-bagai dokumentasi, mengubah catatan sejarah, menghilangkan hak orang sejarah. Sejarah orang ni, hilangkanlah. Dengan cara macam mana? Dengan cara hilangkan bahasa. Hilangkan bahasa. Dia ni salah satu cara nak hapuskan sesuatu bangsa ni, hilangkan bahasa dia dulu. Sebab tu kita, bahasa orang Melayu ni, kita kena jaga bahasa Malaysia kita. Bahasa Melayu kita ni. Ya? Sebab bahasa melambangkan bangsa. Itu. Saya rasa itu jawapan ni. Yang pertama tadi apa soalan ni? Yang pertama tadi. Bagaimana kerajaan Turki selepas pegangan dengan Palestin? Boleh ceritakan bagaimana kerajaan Turki Osmaniyah terlepas pegangan dengan Palestin? Okey. Kerajaan Turki Osmaniyah, kita perlu ingat, kerajaan Turki Osmaniyah bermula 1299, tak salah. 1290. Maknanya dalam kita boleh katakan 1200 AD. 1200 AD kerajaan Osmaniyah bermula. Ya. Kerajaan Osmaniyah bermula 1200 AD, lebih kurang, ya. Berakhir bila? 1922 secara rasmi. Pada hakikatnya 1920 tu dah fallen dah. Dah fall dah, the Osmaniyah Kingdom. Tapi secara rasmi dia pegang itu lagi dengan imperial colonialism semua naik ni. 1922 jatuh. Kerajaan Osmaniyah, maka jatuhlah kerajaan khalifah Islam di dunia ini dengan jatuhnya kerajaan Osmani. Jadi persoalan dia kata, boleh cerita bagaimana kerajaan Turki terlepas pegangan dengan Palestin. Bila dia jatuh tu, maka that's why ada perjanjian Balfour yang diketuai oleh Churchill tu. Jadi Barat dah sudah mula mengambil peranan. Salah satu daripada tujuan mempengaruhi kejatuhan kerajaan Osmaniyah ini, raja yang terakhir, khalifah terakhir itu lemah. Maksudnya lemah dia sudah apa? Madiyah, materialistik. Tidak menjaga syariat dengan Allah Ta'ala. Tidak mengikut hukum hakam Quran. Jadi mudahlah yang western, yang Eropah dan Amerika nak masuk ni. Jadi di situ bila dia jatuh dah fall, dah tidak ada dah khalifah Islamiyah, senang dia orang nak buat kerja. Antaranya pembahagian Palestin tu. Sebab tu sesudah kejatuhan, kalaulah 1922 dah jatuh secara rasmi, ya, bermakna apa? Bermakna baru bermula 1946 kan tadi. 1946 dah mula nak bagi dah. 1947 kan. Makna secara rasmi 1948. Maka selepas kejadian Nakba itu, peristiwa Nakba, maka kerajaan Palestin itu makin kecil. Negara Palestin itu makin kecil. Apa yang jelas di sini ialah pembahagian itu telah dibahagi sesudah jatuhnya kerajaan Khalifah Osmaniyah pada 1922. Dan perlu ingat, Tudor Herzl itu yang saya sebut tadi, Ogos 1897 telah merancang untuk membina 1800 lagi. Maknanya fikrah Zionis itu telah diteruskan oleh United Kingdom, oleh Amerika, oleh Jerman, praktikkan apa yang diakui oleh yang dinak oleh Tudor Herzl tadi pada 1897 Ogos tadi. Jadi dengan tiadanya kerajaan Khalifah Osmaniyah, maka terbentuklah kemenangan memihak kepada mereka apabila dibahagikan Palestin itu. Itu pada hakikatnya. Dan di samping itu, mereka ada hasrat lain untuk menyebarkan biblical study itu. Hasil daripada hak nak ambil hak orang ni, you kena ubah data tau. Dokumentasi tu kena ubah.
Daripada asalnya Bible tak kata tapi diubah. Sudahlah hak dia Bible itu perjanjian lama perjanjian baru tu ditulis sesudah wafatnya Nabi Musa 700 tahun, makna 300 tahun BC, 300 BC baru ditulis. Sedangkan Nabi Musa dah meninggal 1000 BC. Kemudian perjanjian baru pula ditulis 300 tahun sesudah tak adanya Nabi Isa alaihissalam. Maknanya dia tulis tu siapa yang menulis tu? Kalau dari sudut yang perjanjian baru tadi. Siapa-siapa pun tak ada kaitan pun, bukan nak murid Isa pun kadang-kadang. Tapi dia dengar cerita Nabi Isa. Macam mana dia boleh dengar cerita Nabi Isa? Daripada kita daripada mulut ke mulut. Kemudian dia mencipta lah. Okey, itu. Baik, terima kasih Ustazah. Selama lebih kurang sejam lebih lah dari apa yang telah dikongsikan sebentar tadi oleh Ustazah, kita nampak terbukti dari kacamata teori nasionalisme sebagai sebuah idea yang mengutip sumber-sumber sejarah dan budaya di dalam masa silam, serta gerakan politik yang menciptakan sebuah wilayah tanah air untuk bangsanya sendiri, iaitu Israel, dari tiada menjadi ada dan semakin membesar kalau kita tengok pada peta tadi kan. Manakala Palestin dari ada menjadi semakin kecil. Jadi mungkin sedikit Ustazah di akhir ni dalam masa mungkin 30 saat penutup dan kata-kata sebelum kita tutup sesi hari ini. InsyaAllah. Okey, berdasarkan pada sejarah Palestin ini, kita sebagai umat Islam, kita berhak mempertahankan hak Palestin ini dari berbagai sudut, ya. Terutamanya mereka ini rakan seagama kita, ya. Dan apa yang jelas di sini ialah Palestin itu kekal akan menjadi milik orang Islam. Sebab ini sudah disebut oleh Al-Quran dan hadis Nabi itu sendiri. Dan benda ini akan menjadi kenyataan. Dan Ustazah rasa apa yang berlaku pada Palestin pada kali ini adalah berbeza dengan kejadian-kejadian yang sebelum ini. Sebab daripada data-data yang kita dapat, maklumat dan berita-berita yang sampai kepada kita, kita dapati bahawasanya pihak Hamas memang nak berperang sangat. Yang tak nak berperang sini sekarang ini ialah Israel. Ya. Apa catatan yang disebut yang terbaru ni? Mengikut Abu Ubaidah. Abu Ubaidah kata apa? Dia kata untuk kami menembak musuh amat senang. Lebih senang daripada kami meneguk air di gelas. Itu saja. Itu saja Ustazah rasa untuk FB Ustazah pada hari ini. Dan Ustazah akhiri dengan aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Baik tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat isu Palestin bukan sahaja isu kemanusiaan tetapi ia juga merupakan isu agama bagi kita umat Islam. Jadi umat Islam, seluruh umat Islam perlu bersatu hati, tenaga dan suara untuk mengutuk kezaliman Zionis Israel. Jadi kita kena gunakanlah platform yang ada kan sekarang ni, tak kira Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, untuk menyebarkan kebenaran dengan ilmu yang paling penting, dengan ilmu, fakta dan sejarah, supaya kita dapat membidas segala kebatilan. Dan inilah tugas kita sebenarnya, betul tak Ustazah, untuk kita menyebarkan kebenaran. Seterusnya kita juga boleh menghulurkan bantuan melalui NGO seperti Global Peace Mission Malaysia bagi membantu umat di Palestin. Dan yang terakhir, kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan solat hajat, kunut nazilah dan doa sebagai senjata bagi orang mukmin. Kalau kita di Malaysia, kita ambil peluang lebih-lebih lagi dalam tempoh kita full lockdown kan, untuk sama-sama kita terus berdoa bagi kemenangan saudara kita. InsyaAllah kemenangan itu dia tidak datang lambat, dia tidak datang cepat, tetapi dia datang pada masa yang tepat. Alhamdulillah, ucapan terima kasih juga kepada penganjur kita, Hewi PKPM, Helwa Abim dan Salwa Malaysia yang telah membawa program kita dan Palestin pada malam ini. Terima kasih juga kepada WAP TV memberi kerjasama erat bagi membawakan secara langsung dari Facebook dan YouTube channel, dan sekalung penghargaan sekali lagi. Terima kasih kepada Ustazah Solehah, Pensyarah Bahasa Arab dan Kesusasteraan UIAM. Terima kasih Ustazah atas maklumat baru dan kupasan yang telah diberikan
sebentar tadi. Ustazah ingin mengucapkan terima kasih juga pada PKPM, pada ABIM, pada Helwa, pada Salwa Malaysia. Ustazah first time dengar perkataan Salwa ni. Nanti insyaAllah boleh terangkan pada Ustazah ya Fatin, apa benda? InsyaAllah. Okey, khair. Terima kasih semua. Juga Nadirah tak tamanya. Juga jutaan terima kasih juga kepada penonton yang mengikuti perkongsian ilmiah ini di ruangan Zoom dan platform media sosial kita. Jadi saya Nadira Hamdan selaku moderator pada malam ini insyaAllah menutup sesi ini dengan ucapan selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Mungkin yang di ruangan Zoom kita akan ambil gambar sekejap lagi. Terima kasih.